bawah dia lah. Sampai sekarang Dr. Azlina masih ada dan saya tengok hari tu saya nampak gambar dia kena tangkap. Lepas tu Dr. Azlina ni bagi saya PR. Lepas tu dalam masa 2 bulan tu tempoh yang memang menyedihkan, menakutkan, lebih kepada sedih lah sebab saya dah melarikan diri daripada suami yang saya cinta dan saya sayang dan saya tak pernah ada masalah dengan dia dan saya memang tak ada pernah bergaduh dengan dia sebab dia seorang suami yang sangat baik. Lepas tu dalam tempoh 2 bulan tu bermacam ubutan lah saya buat pada suami. Saya banyak kali, mungkin berpuluh atau beratus kali saya minta dia ceraikan saya sebab saya nak bersama GISB. Itu adalah atas arahan Dr. Azlina, GISB. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Contemporary MZ, tempat kita mengupas isu-isu semasa. Hari ini kita akan membincangkan kisah ini mengulas pengalaman pahit dan kompleks seorang bekas ahli gias Global Ikhwan Sendirian Berhad yang kini memberanikan diri menceritakan perjalanan hidupnya. Dia mengakui bahawa sejak kecil, kehidupannya berputar dalam organisasi ini, di mana segala aspek hidup, termasuk pendidikan, latihan kerja, dan persepsi tentang nilai hidup ditentukan oleh organisasi. Tanpa upah atau KWSP, kerja dan latihan kemahiran menjadi bagian dari rutinitas seharian, yang diserap tanpa banyak pertanyaan hingga usianya matang. Ketika menceritakan tentang status anak yatim yang disematkan padanya meskipun orang tuanya masih hidup, kita melihat ironi besar. Konsep anak yatim ini dijadikan alat untuk menggambarkan kepatuhan dan pengorbanan ekstrem, di mana ikatan keluarga seakan-akan harus dilepaskan demi perjuangan organisasi. Hal ini memberi gambaran lebih dalam tentang betapa ketatnya budaya yang membentuk pandangan hidup dan perasaan kehilangan yang dialami oleh mereka yang berada di dalamnya. Pengalamannya dalam kumpulan Mawadah, di mana dia turut serta dalam pementasan di seluruh negara tanpa sebarang royalti atau album, juga memperlihatkan sifat hierarki yang menuntut pengabdian total. Semua ini terlihat normal bagi mereka yang terlibat, tetapi setelah meninggalkan GISB, dia mulai memahami betapa berbezanya kehidupan di luar, di mana hak individu, terutama hak kewangan dan keluarga, lebih dihargai. Dilema besar yang akhirnya memaksanya membuat keputusan ialah ketika diberi pilihan untuk memilih antara terus berada dalam GSB atau memilih untuk hidup bersama suaminya yang bekerja di luar. Keputusan ini akhirnya membuka mata dan memberinya kekuatan untuk keluar dari kehidupan yang telah dikawal dengan ketat. Saya adalah bekas GISB. Saya adalah bekas GISB dan saya baru keluar lebih kurang tahun 2016 ke 2017. Saya rasa dalam ni ramai GISB. Saya sebenarnya tak pernah pun bercerita tentang pengalaman saya. Saya tak pernah update apa-apa. Cuma saya suka share pengalaman lah sebab saya tengok ada side daripada bekas JSB juga yang menyokong. Saya tak ada menyokong atau tidak, semua saya nak menceritakan pengalaman. Antara pengalaman pelik lah ataupun saya macam mana nak cerita. Kan ada beberapa isu anak yatim yang bukan anak yatim tapi diyatimkan. Saya adalah salah seorang. Puan pun diyatimkan juga? Yes, saya telah diyatimkan juga. Ini cerita pengalaman lah. Kita terpulang pada semua nak percaya atau tidak. Terus je. Saya tak ada tutup saya punya TikTok tau. Saya nak ambil nafas dulu. Sambil saya live saya tengah buat kuih saya tengah jual je tau. Saya tingkatan 1. Saya ditempatkan mula-mula saya ditempatkan di asrama biasalah. Daripada asrama biasa saya antara pelajar yang terbaik terpilih masuk ke, ingatkan pelajar terbaik itu dipilih masuk ke satu sekolah dekat pertengahan tengah Kuala Lumpur, nama dia Syak Rano. Tak silap saya lah. Situ asrama kita lah. Rupanya bila saya masuk, saya dimasukkan ke rumah anak-anak kesayanganku. Itu rumah amal lah, rumah anak yatim. Saya ahli tepi.
Dan lepas tu saya cerita pengalaman je tau, okay. Lepas tu so tingkatan 1 tu sampai hampir ujung tahun lah saya sekolah kat situ. Dan saya hadiri banyak majlis rumah anak yatim. Okay, hampir tak tahu lah setiap hari ke setiap bulan, saya tak berapa ingat. Cuma ada semua saya cerita lah, saya pernah duduk rumah anak yatim. Dan saya pernah pergi satu program anak yatim. Dan ada orang tanya, tetamu tanya, saya boleh tak tanya, minta maaf nak tanya, mak ayah ada lagi tak? Itu saya akan cakap, mak ayah saya tak ada. So diorang macam sedih sangat, macam itulah. Okay. Saya diberikan untuk kita menjawab. Yes, itu adalah apa yang telah ustazah bagi tahu saya dan saya kena bagi tahu. Saya tak tahulah macam ustazah ada cakap apa, tapi itu yang keluar daripada mulut saya yang saya ingat. Okey. Lepas tu banyak benda lah yang saya tak berapa nak ingat, tapi ini yang saya ingat, saya ceritalah. Okey, lepas tu bila saya cakap macam tu, saya dalam hati saya, janganlah umi dengan ayah meninggal. Macam itulah. Okey, lepas tu habislah cerita saya pasal anak yatim tu dalam setahun lebih juga. Okey, tapi ada lagi yang saya rumah amal limpahan kasih ya? Bukan, rumah anak-anak kesayanganku. Itu nama saya sekolah. Ya, betul. Ya, betul. Sebab saya memang daripada kecil dalam dalam Arkam Rufakat GISB. Kepada yang bertanya lah, okay. Okay, ini antara saya punya saya buy biskut. Okay, saya antara punya pengalaman lagi yang saya tahulah sebab isu tengah panas. Jadi saya cerita pengalaman saya. Okay. Saya tak ada suruh korang macam boykot ke apa, tak ada. Okay, cuma saya cerita pengalaman. Okay, lepas tu saya nak cakap pasal banyak-banyaklah pengalaman. Antara paling saya nak pendekkan cerita lah kot sebab pengalaman banyak. Okey, saya berada, macam mana kita bukan macam mana saya dididik lah. Okey, saya tak nak panggil didoktrin, saya nak panggil saya dididik dalam GISB ni. Daripada macam mana kita orang tak perasan yang kita orang ni tak bergaji dan sebagainya. Sebab saya berada di sampai anak 2 orang. Saya berada dalam GISB. Okey. Bermula dengan kita masa tingkatan 2 kami akan belajar belah pagi, belah petang kami akan belajar kemahiran. Jadi bila kami belajar kemahiran tu kami dah biasa sampailah umur kami 18 tahun. Jadi bila masuk 18 tahun kami masih belajar kemahiran sampai saya anak 2 rupanya saya masih belajar kemahiran. Itu yang saya perasan. Kenapa saya tak perasan yang saya tak bergaji dan sebagainya. Maksudnya berterusan je? Yes, lepas tu yang tak ada kontrak, tak ada apa-apa sebab saya akan diserap. Masuk umur 18 tahun, kita akan cari staff. So saya akan terus akan ditugaskan di situ. Macam tu. Saya cerita pengalaman tau, okey. Lepas tu saya akan duduk. Saya rasa bukan saya seorang, ramai dalam ni ada pengalaman macam saya. Okey. Saya di 18 tahun saya akan ditugaskan satu tempat. Saya biasalah 18 tahun dia tak stay situ tau. Dan 19 tahun saya tempat lain. Saya juga adalah seorang ahli kumpulan Mawaddah. Dan tapi saya tak ada album lah. Okay, saya tak ada album, saya hanya join show saja. Satu Malaysia saya dah pusing. Bersama dengan GISB lah. Lepas tu so saya nak cerita pasal bekerja tanpa gaji ni macam tu lah. Sebenarnya bila kita orang tak ada komitmen, so kita orang tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa macam di perhambaan, dijadi hamba ke apa. Jadi kita orang rasa benda ni biasa. Tanpa duit pun biasa. Jadi bila kita dah dewasa, dah ada anak, baru kita rasa perlukan duit, kami akan cari duit sendiri. Kerja hakiki berada di GISB, tapi dalam masa sama saya ada buat kerja-kerja kecilan lah. Cari duit untuk poket saya. Tapi hidup tu memang susah lah. Hidup tu memang susah lah. Susah memanjang. Kenapa susah tu? Kenapa susah memanjang tu? Susah sebab kita tak ada duit. Susah yang tak ada duit lah. Tapi macam makan semua dan GISB ada sediakan. Masa saya anak 2 pun saya dah ada rumah. Masa saya keluar tu saya tak ada berada zaman Nasiruddin. Saya tak ada berada di zaman Nasiruddin tu lepas kematian Abuya. Lepas kematian Abuya, saya ada beberapa tahun dalam tu baru saya keluar. Jadi masa zaman Umujah saya ada, zaman Nasiruddin saya tak ada. Tapi biasalah saya dengar cerita tu macam-macam lah sebab saya masih berada di Bandar Country Homes. Saya berada dekat HQ, dekat lah 2 minit daripada rumah saya. Lepas tu
Okey, saya minta mak jangan kecam saya tau. Saya takut kat sebenarnya. Tak ada orang nak kecam puan. Jangan risau. Kami semua penyokong puan. Teruskan. Kami semua nak dengar daripada cerita puan ni. Okey. Jangan minta nyanyi. Okey, lepas tu okey, nak dengar lagu Power kat Abah. Saya semua lagu yang ada kat podcast saya hafal. Okey, tak apa, kita cerita pengalaman dulu. Nanti kita nyanyi. Saja je. Okey, lepas tu apa saya cerita dia? Okey, itulah saya tanya kepada bila lepas tu saya kira macam saya faham. Saya sebelum saya keluar daripada GISB pun, saya tak ada rasa macam aku tak ada gaji, aku tak ada KWS. Saya tak pernah fikir. Waktu tu umur saya 25 tahun tak silap. Bayangkan umur 25 tahun saya tak pernah fikir benda-benda tu. Dan saya tak pernah ambil tahulah macam tu. Jadi pasal KWSP ke apa saya tahu. Tapi saya pernah dengar yang lepas tu tak ada isu kerajaan cakap pasal KWSP kena ada salah seorang. Jadi antara kami adalah dapat KWSP tapi saya tak adalah. Okey. Memang saya akan cerita punca saya keluar daripada GSB. Cantik. Aduh, saya harap tak adalah orang yang saya takut. Memang saya takut ada rekod ni, tapi itulah saya saya beranikan dirilah. Okey, go. InsyaAllah. Saya tengah rekod ni. Okey. Saya anak 4. Anak saya dah 4 dah. Anak 2 masa saya dalam GISB. Okey, baik. Okey, punca saya keluar daripada GISB. Okey. Punca saya keluar daripada GISB adalah saya diberi pilihan masa tu era. Dia ada bermacam-macam era dalam GISB ni. Okey. Okey, saya diberi pilihan sama ada saya nak pilih suami ataupun pilih GISB. Suami orang GISB. Okey, suami dia orang GISB tapi dia tak berapa nak kuat sangat. Dia ada kerja dekat luar tapi dia masih ikut kuliah, masih bagi sumbangan macam itulah. Okey. Okey, tak, saya tak baca komen. Ada ke orang kecam? Saya tak baca lagi. Saya baca tak komen. Tak ada kecam. Semua support ni, semua nak dengar. Saya rasa yang kecam tu dah tidur kot. Okey, lepas tu saya diberi 2 pilihan. Sama ada saya perlu pilih suami atau GISB. Okey, untuk permulaannya, biasalah saya dididik. Saya dididik lah. Saya tak nak cakap didiktir. Saya dididik dalam GISB. Perjuangan adalah nombor 1. Okey, lepas tu nombor 2. Nombor 2 memang kena taat pemimpin tu lebih lagi lah daripada suami. Okey. Lepas tu lepas tu saya pilih, akhirnya saya pilih untuk bersama dengan GISB lah. Okey, saya bersama dengan GISB. Lepas tu saya larikan diri daripada rumah. Saya ada rumah. Saya lari daripada rumah, maksudnya saya tak balik ke rumah saya. Okey, saya dah tak balik sebab saya nak didik suami, bukan nak didik, saya nak tarik suami saya masuk GSB. Jadi saya guna ugutan macam itulah. Saya tak balik pada dia. Faham tak? Faham. Okey, lepas tu bila saya pilih suami, jadi dalam 2 bulan itulah tempoh saya tak balik rumah. Saya berada dekat bandar Country Home Sarawang itulah. Saya masa tu bertugas sebagai staff nurse klinik gigi Ikhwan. Okey, lepas tu saya diberi pilihan. Kat situ ada Dr. Azlina. Dr. Azlina ni saya duduk bawah dia lah. Sampai sekarang Dr. Azlina masih ada. Dan saya tengok hari tu saya nampak gambar dia kena tangkap. Lepas tu Dr. Azlina ni bagi saya pilihan. Lepas tu dalam masa 2 bulan tu tempoh yang memang menyedihkan, menakutkan. Okey, lebih kepada sedih lah sebab saya dah melarikan diri daripada suami yang saya cinta dan saya sayang. Dan saya tak pernah ada masalah dengan dia. Dan saya memang tak pernah bergaduh dengan dia sebab dia seorang suami yang sangat baik. Okey, lepas tu dalam tempoh 2 bulan tu bermacam ugutan lah saya buat pada suami. Saya banyak kali, mungkin berpuluh atau beratus kali saya minta dia ceraikan saya sebab saya nak bersama GISB. Itu adalah atas arahan Dr. Azlina, GISB.